Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Seorang peguam berpandangan rakyat perlu menghormati tita daripada Istana Negara kerana isu pelantikan pengganti Ketua Hakim Negara bukan semata-mata di tangan Perdana Menteri. Menurut peguam Dr. Zulkarnain Luqman, pelantikan itu sebaliknya turut melibatkan Yang di-Pertuan Agong YDPA dan Majlis Raja-Raja. Kita tidak perlu menambahkan lagi kekalutan dengan menganjurkan seminar atau perhimpunan yang hanya akan memarakkan suasana. Saya berpendapat pelantikan hakim-hakim ini akan selesai tidak lama lagi kerana pihak Istana Negara sendiri pun sudah mengeluarkan kenyataan. Dalam hal ini, kita patut serahkan urusan pelantikan ini kepada mereka yang diberikan autoriti oleh perlembagaan, yaitu Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Majlis Raja-Raja, katanya. Menurut Zulkarnain, selagi proses itu masih teratur dan mematuhi peruntukan dalam perlembagaan, masyarakat tidak perlu terbuai dengan emosi dan marah, kononnya berlaku krisis kehakiman. Kata beliau, siapa yang layak menerajui kedudukan tertinggi kehakiman adalah senario hari ini yang bersifat sementara. Krisis kehakiman sebenarnya tidak wujud jika kita merujuk kepada krisis kepercayaan orang ramai terhadap institusi kehakiman seperti yang berlaku kepada Allahyarham Tun Saleh Abbas atau seperti yang berlaku dalam kes Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI VK Linggam, katanya. Zulkarnain sebaliknya menegaskan kepentingan untuk menilai bagaimana kebocoran dakwaan minit mesyuarat Suruhanjaya pelantikan kehakiman JSC boleh berlaku dan ia tentu melibatkan orang dalam institusi itu sendiri. Beliau berkata kebocoran itu bersifat malafin, jahat, kerana hanya 6 muka surat minit mesyuarat JSC yang dibocorkan sedangkan dokumen itu mempunyai 21 muka surat. Oleh itu, kita tak boleh bergantung sepenuhnya terhadap dokumen yang bocor itu kerana tidak mendapat maklumat yang benar, katanya. Menurut Zulkarnain, berdasarkan maklumat yang bocor itu, jelas dalam badan kehakiman sendiri mempunyai agenda politik yang tersendiri dan memberi gambaran ada pihak yang mahukan individu tertentu menjawat jawatan tinggi tersebut. Bagi saya, ini yang merosakkan nama baik kehakiman, yaitu apabila perkara yang bocor itu menimbulkan polemik yang tidak baik terhadap calon-calon yang bakal menjawat jawatan tertinggi kehakiman, katanya. Semalam, Ketua Polis Negara Khalid Ismail berkata, polis telah melancarkan siasatan di bawah OSA berhubung dakwaan kebocoran minit mesyuarat JSC. Khalid berkata siasatan itu dikendalikan oleh Unit Siasatan Klasifikasi Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dan akan memfokuskan kepada bagaimana maklumat dalaman itu boleh terdedah dan tersebar di media sosial. Seorang peguam berpandangan rakyat perlu menghormati tita daripada Istana Negara kerana isu pelantikan pengganti Ketua Hakim Negara bukan semata-mata di tangan Perdana Menteri. Menurut peguam Dr. Zulkarnain Luqman, pelantikan itu sebaliknya turut melibatkan Yang di-Pertuan Agong YDPA dan Majlis Raja-Raja. Kita tidak perlu menambahkan lagi kekalutan dengan menganjurkan seminar atau perhimpunan yang hanya akan memarakkan suasana. Saya berpendapat pelantikan hakim-hakim ini akan selesai tidak lama lagi kerana pihak Istana Negara sendiri pun sudah mengeluarkan kenyataan. Dalam hal ini, kita patut serahkan urusan pelantikan ini
kepada mereka yang diberikan autoriti oleh perlembagaan, yaitu yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Majelis Raja-Raja, katanya. Menurut Zulkarnain, selagi proses itu masih teratur dan mematuhi peruntukan dalam perlembagaan, masyarakat tidak perlu terbuai dengan emosi dan marah, kononnya berlaku krisis kehakiman. Kata beliau, siapa yang layak menerajui kedudukan tertinggi kehakiman adalah skenario hari ini yang bersifat sementara. Krisis kehakiman sebenarnya tidak wujud jika kita merujuk kepada krisis kepercayaan orang ramai terhadap institusi kehakiman seperti yang berlaku kepada Allahyarham Tun Saleh Abbas atau seperti yang berlaku dalam kes Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI V.K. Linggem, katanya. Zulkarnain sebaliknya menegaskan kepentingan untuk menilai bagaimana kebocoran dakwaan minit mesyuarat Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JSC boleh berlaku dan ia tentu melibatkan orang dalam institusi itu sendiri. Beliau berkata, kebocoran itu bersifat malafid, jahat, kerana hanya 6 muka surat minit mesyuarat JSC yang dibocorkan sedangkan dokumen itu mempunyai 21 muka surat. Oleh itu, kita tak boleh bergantung sepenuhnya terhadap dokumen yang bocor itu kerana tidak mendapat maklumat yang benar, katanya. Menurut Zulkarnain, berdasarkan maklumat yang bocor itu, jelas dalam badan kehakiman sendiri mempunyai agenda politik yang tersendiri dan memberi gambaran ada pihak yang mahukan individu tertentu menjawat jawatan tinggi tersebut. Bagi saya, ini yang merosakkan nama baik kehakiman, yaitu apabila perkara yang bocor itu menimbulkan polemik yang tidak baik terhadap calon-calon yang bakal menjawat jawatan tertinggi kehakiman, katanya. Semalam, Ketua Polis Negara Khalid Ismail berkata, polis telah melancarkan siasatan di bawah OSE berhubung dakwaan kebocoran minit mesyuarat JSC. Khalid berkata siasatan itu dikendalikan oleh unit siasatan klasifikasi Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dan akan memfokuskan kepada bagaimana maklumat dalaman itu boleh terdedah dan tersebar di media sosial.